Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan majlis pada pagi ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita dan agar majlis pada pagi ini berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا غنيا إلا شكرته ولا دينا ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk kita berkumpul pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang hadir pada pagi ini dan juga mereka-mereka yang mendengar melalui siaran Facebook Masjid Yusof Ishak. Moga-moga ada manfaat dalam perhimpunan kita ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita teruskan kembali dalam perbincangan kita mengenai hadis yang ke-32 daripada kitab hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di mana kita menggunakan syarah kitab Al-Wafi, syarah hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis yang ke-32 yang berbunyi an Abi Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Rawahu Ibnu Majah wa Darqutni wa ghairihima. Daripada Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak boleh memudaratkan dan membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Imam Ad-Darqutni dan selain dari keduanya dengan isnad, dan diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta secara mursal. Okay. Baik. Jadi kita dah pergi banyak perbincangan-perbincangannya yang mana kita bincangkan pada minggu lepas hanya beberapa sahaja. Namun apa yang nak dikongsikan kat sini ialah perbincangan yang kita sedang bincangkan adalah berkenaan dengan darurat ataupun perkara-perkara yang memudaratkan. Okay? Perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan. Yang pertama ialah tindak tanduk yang dilakukan oleh si mukallaf di mana beliau tidak mempunyai tujuan lain melainkan untuk mendatangkan kemudaratan ke atas orang lain itu. Jadi kemudaratan yang pertama ialah memang seseorang itu ada niat melakukan kemudaratan kepada orang lain. Yang nombor dua adalah tindak tanduk si mukallaf yang mempunyai tujuan yang sahih, yang disyarakkan, akan tetapi tujuan ini mengakibatkan kemudaratan ke atas orang lain. Yang poin nombor dua pula ialah dia melakukan tanggungjawab sebagai seorang Muslim, sebagai hamba Allah untuk melakukan satu perkara yang disyariatkan, tetapi dalam dia melakukan perkara tersebut, dia mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Jadi ada dua kategori. Jadi kita masih lagi perbincangan kita dalam perbincangan yang pertama, iaitu yang di mana orang melakukan satu perkara dengan niat untuk memudaratkan orang. Jadi kita dah bincang tentang dalam urusan jual beli, kita dah bincang juga tentang isu jual beli sudah,
Kemudian kita dah bincang tentang wasiat, kita dah bincang tentang rujuk, kita dah bincang tentang mudarat dalam isu al-ila. Al-ila ini di mana dia mengharamkan ataupun dia bersumpah untuk tidak bersama dengan isterinya melalui masa-masa yang tertentu ataupun selama-lamanya. Okey. Jadi itu dah bincang. Kemudian kita berhenti dalam perbincangan tentang kemudaratan dalam penyusuan. Penyusuan betul dalam muka surat 439. Baik. Permulaan perbincangan ini kita baca ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Sadaqallahu azim. Wal walidatu yurdi'na auladahun, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka haulaini kamilain, selama 2 tahun genap, liman arada ayyutimma radha'ah, iaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan itu. Okey, kita bincang sikit kat situ. Jadi dekat sini nak dikatakan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kepada ibu-ibu yang baru melahirkan anak. Okay, baru melahirkan anak, maka kita digalakkan untuk menyusu anak itu. Dia punya masa yang ditetapkan dekat sini ialah 2 tahun. 2 tahun. Tetapi bukan bermaksud kita diwajibkan untuk susu anak itu selama 2 tahun. Okay? Kalau misal kata contoh, ada mungkin perkara di mana selepas 6 bulan dia berhenti. Sebabkan saya walaupun tak pernah menyusu, tapi saya ada pengalaman isteri saya menyusu. Dan dia bukan perkara yang mudah lah. Kan dia perlukan banyak tenaga, banyak kekuatan, kadang-kadang lagi kalau ibu-ibu yang bekerja. Pagi dia bekerja, malam nak menyusu, kemudian nak kena buat storage dan sebagainya. Itu ada satu perkara yang sangat-sangat memenatkan. Dan saya nampak daripada pengalaman saya apabila saya lihat isteri saya menyusukan anak saya. Jadi apa yang saya katakan kepada dia ialah ikut kepada kemampuan diri. Kalau tak mampu, tak apa. Kita pakai susu formula, tak ada masalah. Sebab ikut kepada kekuatan ibu sendiri. Ada orang memang kuat, ada orang memang ada orang dia sampai ke tahap yang mana dia memaksa diri sehingga dirinya itu mungkin mudarat ataupun menyakitkan ataupun menyusahkan dan sebagainya. Ada orang paksa, saya nak 2 tahun genap juga sebab ayat Al-Quran kata Allah kata 2 tahun. Tak. Dia bukan bermaksud diwajibkan 2 tahun. Kalau tak susu 2 tahun terus tak sempurna itu anak kita ke, ataupun tu bukan kita bukan ibu yang solehah ke apa, tidak. Bukan bermaksud sedemikian. Jadi maknanya kalau misalnya kata ikut kepada kekuatan diri kita mampu, maka 2 tahun itu adalah dia punya standard barrier ataupun dia punya amount yang kita boleh berikan susu kepada anak tersebut. Liman arada ayyutimma radha'ah, bagi siapa yang inginkan. Maknanya Allah kasih choice. Dia kata kalau nak continue up to 2 years dipersilakan. Okey? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajipan ayah pula memberi makan dan pakaian kepada para ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Kemudian ayah pula, ini cerita pasal bapaknya pula, diwajibkan. Kat sini dia kata wa'alal mauludi lah. Wa'ala tu maknanya di atas. Biasanya dalam bahasa Arab bila kata wa'ala di atas bermakna diwajibkan ke atas kamu. Diwajibkan. Macam contoh dalam ayat Quran kita baca ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kan, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah dituliskan alaikum ke atas kamu, ala kan, alaikum ke atas kamu asyam, puasa. Jadi bila ulama tafsirkan ayat itu, dia katakan ayat ini adalah ayat perintah wajib untuk kita berpuasa. Jadi mana perkataan yang diwajibkan tu? Ala, di atas. Jadi kat sini ayat ini pula Allah kata wa 'alal mauludi lahu, dan kepada bapa dia pula. Kepada bapa kepada anak itu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf.
diwajibkan ke atas bapanya itu rezekinya mereka berdua, iaitu anak dan juga anak-anak dan juga isteri, wa kiswatuhunna, dan juga pakaian. Pastikan pakaiannya sempurna, pakaiannya kalau diberikan pastikan dia adalah sama rata kan. Kalau contoh kita ada ramai anak, kita ada 3 ke 4 anak dan sebagainya, jangan yang anak yang sulung je kita kasih pakaian cantik, tapi anak yang bongsu kita kasih pakaian yang kurang cantik ataupun yang koyak-koyak dan sebagainya. Yang penting itu diwajibkan ke atas kita untuk memastikan semua mendapat bahagian dia mengikut keadilan masing-masing. Okey, jadi itu diwajibkan ke atas kita. Rezeki dan juga pakaian. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Jadi dekat sini kita nak kena faham. Sebagai seorang ayah, dia perlu memberikan ruang kepada sang ibu untuk menyusukan ikut kepada kemampuan dia. Ikut kepada kemampuan dia. Pasal mungkin kita selalu comparekan dengan orang lain. Contoh kalau misalnya kata isteri kita ni dah 6 bulan terus dia penat. Dia kata, sorry lah bang, saya dah tak mampu lagi lah. Tak mampu lagi. Alah awak ni baru 6 bulan. Tengok jiran kita tu. 2 tahun susukan anak sempurna. Gemuk-gemuk anak dia, cute-cute. Dia dah comparekan dengan orang lain. Kakak saya buat boleh je, asal buat tak boleh. Kakak awak macam itu boleh dengar. Dia dah comparekan dengan orang lain. Okay? Sebab Allah kata, Allah tidak akan letakkan seseorang itu di atas satu bebanan di mana dia tak mampu nak mengatasinya. Jadi kita pula bukanlah ke tahap yang mana adakah benda ni membebankan dan kita paksa dia buat. Sedangkan Allah kata tak, ini terserah pada kamu. Kan? Kalau nak 2 tahun, 2 tahun. Kalau kurang daripada tu pun tak kisah. Ada orang mungkin lebih daripada tu. Kata tak kisah, ikut kepada kemampuan kamu. Kepada kemampuan kamu. Okay? Kemudian pada sang isteri pula kepada si suami. Di mana suami ini telah diwajibkan ke atas dia rezeki dan juga pakaian ikut kepada kemampuan suami pula. Kalau suami mampu bagi rumah HDB lah. Kalau misal kata dia mampu beli rumah private lah. Kalau dia mampu beli motor kapcai lah. Itu rezeki yang dia ada, yang dia mampu untuk provide kepada pasangan kita, kepada pasangan, pada anak-anak dan juga kepada isterinya. Kalau misalnya kata contoh dia kerja malas-malas, kemudian dia cakap ini je rezeki saya ada, itu lain cerita. Okay? Tapi kalau dah nampak dia kan pagi, petang, siang, malam, pagi dia kerja lain, malam kerja lain, besoknya kerja lain dan sebagainya kan, usaha sungguh-sungguh kan, kalau call tu tak ada masa nak berbual kadang-kadang sebab apa, sibuk dengan tugas, bukannya kaki melepak kedai kopi dengan kawan-kawan dan sebagainya, all the way kerja je, tapi rezekinya datang macam gitu je. Rezekinya datang mungkin standard macam gitu je, dia tak mampu go lebih. Jangan pula kita compare kan, awak ni kerja macam gini, gaji macam gini. Abang saya macam gini, gaji dia macam gini. Kenapa tak macam abang saya? Nak kahwin abang tak boleh pula kan? Jadi nak dikatakan kat sini ikut kepada kemampuan pasangan masing-masing. Jadi lihat keadaan. Jangan kita memaksa seseorang satu perkara yang dia tak mampu nak buat. Sedangkan Allah sendiri tak pernah memaksa seseorang satu perkara yang dia tak mampu nak buat. Jadi kat sini ayat ini dia mendidik kita. Berkenaan dengan menyusu ataupun berkenaan untuk memberikan nafkah ataupun rezeki kepada kita. Ikut kepada kemampuan masing-masing. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan jangan juga menjadikan seorang ayah itu menderita kerana anaknya. Jadi jangan sampai kita ni memaksa pasangan kita kerana nak membiayai anak. Ikut kepada kemampuan. Kalau anak tu dia mampu pakai baju biasa je, okey, tak payah beli baju yang mahal-mahal. Kalau kita mampu beli yang mahal sikit, dipersilakan, tak ada masalah. Tapi kalau tak mampu, ini yang kita mampu sebagainya. Ikut kepada kemampuan. Jadi yang penting adalah suami dan isteri itu ada persetujuan, komunikasi. Persetujuan.
saya ni gaji saya macam gini banyak je dan saya mampu macam gini banyak. Gaji saya pula macam gini banyak. Awak sudi tak kalau kita usaha sama-sama, kita combine, kita tengok kita mampu beli rumah berapa, dan kita mampu nak kerja ni, kita mampu nak bagikan anak sekolah yang macam sedemikian, kita mampu dan sebagainya. Kena ada that persetujuan, komunikasi. Dan selalu saya pesan juga, jangan compare hubungan kita berdua ni dengan hubungan orang lain. Apa yang kita lihat dekat social media, kadang-kadang kita tengok muka orang happy je dengan anaknya, dengan isterinya, dengan suaminya dan sebagainya kan. Memanglah orang tak akan post benda yang dia menderita. Dia akan post benda yang dia rasa bahagialah. Takkan dia gaduh dengan isteri dia nak post gambar isteri muka tak senonoh kata tengoklah isteri aku ni dia mengamuk-ngamuk kat rumah. Takkan dia buat macam gitu. Melainkan kalau betul-betul dia dah tak tahan lah. Sebab dulu ada kes kan kat Facebook ni, dia selalu cerita buruk pasal mertua lah, menantu lah, pensel panjang-panjang. Tapi dia tak tunjuk gambar. Biasanya social media ni dia menunjukkan saat-saat bahagia. Dia tak kongsikan saat-saat derita seseorang. Jadi kita kena lihat kepada kemampuan kita, jangan lihat kepada kemampuan orang lain. Okey? Jadi itu adalah ayat tentang penyusuan. Ayat tersebut berangkumi larangan mendatangkan kemudaratan ke atas si ibu dan si bapa. Maka si ibu mempunyai hak menyusukan anaknya. Jika si isteri dilarang oleh suaminya untuk menyusukan anaknya dengan maksud agar si isteri dalam keadaan menarik bagi berseronok-seronok dengannya, maka harus bagi si suami berbuat sedemikian. Jika si suami dalam larangannya wujud maksud untuk menyebabkan si isteri berduka cita lantaran dilarang menyusui anaknya, maka si suami tidak diperbolehkan berbuat sedemikian. Jadi kalau misal kata si sang suami ni, dia melarang daripada isterinya itu untuk menyusukan anak. Dan apabila dia dilarang itu dengan maksud untuk untuk keinginan nafsu sendiri sehinggakan anak itu menderita, ataupun ke tahap di mana apabila dia melarang isterinya itu sehingga isterinya itu menderita. Orang kalau tak menyusu, ni saya kongsikan kalau ibu-ibu, kalau misal kata ibu-ibu kira dekat badan kita tu ada susu, kemudian kita tak pump keluar. Walaupun anak tak nak minum, selalu kita pumpkan keluar kan. Kalau kita tak pump, lama-lama dia boleh jadi sakit. Betul tak? Itu yang isteri saya beritahulah. Dia boleh mendatangkan mudarat. Jadi kalau misalnya kita tak kasih, dia kata jangan susukan, biarkan dia macam gitu. Dan dia menyakitkan isteri kita, maka itu adalah dilarang oleh agama. Okey? Itu maksud daripada poin kat sini. Jika si suami melakukan sedemikian, maka beliau berdosa. Larangan ini tertakluk kepada kemungkinan sekiranya terdapat orang lain untuk menyusukan anaknya. Jika tiada orang lain yang boleh menyusukan anaknya selain si isteri sendiri atau terdapat wanita lain tapi si anak enggan menyusu darinya, maka tidak diperbolehkan sama sekali si suami melarang isterinya menyusukan anaknya. Oleh itu larangan ini adalah mutlak lantaran wujud padanya kemudaratan kepada si anak. Jadi anything, kalau kita larang isteri kita untuk menyusu anak kita atas sebab kita nak memudaratkan dia, ataupun kita melarang dia untuk menyusu kerana mungkin nak memudaratkan anak kita. Dua-dualah kita buat ni, kita larang dia untuk menyusu, kan? Satu mungkin isteri kita menderita ataupun anak kita menderita. Dua-dua dilarang oleh agama. Okey? Jika si ibu adalah seorang janda ibu tunggal yang diceraikan oleh bapa si anak atau seorang balu dan meminta untuk menyusukan si anak dengan upah misil, upah yang biasanya diberikan kepada orang yang menyusukan anak, maka si ibu itu berhak kepada sedemikian. Justru itu hendaklah si bapa atau warisnya menerima tawaran atau permintaan si ibu dengan menyerahkan si anak kepada si ibu itu. Jadi kalau kes cerai lah, okay? Sebagaimana yang kita tahu, kalau misal kata isteri dalam keadaan hamil, kemudian suaminya menceraikan dia, okay? Cerainya tu kira sah ke tak sah? Sah, valid, tetapi berdosa. Okay? Bagi sang suami yang menceraikan isterinya dalam keadaan hamil, hukum dia adalah berdosa. Okay? Sebab dia memanjangkan iddah. Selalu iddahnya berapa bulan kan, tapi kalau dah cerai waktu hamil tu dia makan 9 bulan. Kemudian dah lahir, ada nifasnya, ada dia punya masa pantang dia dan sebagainya, sehingga kan menjauhkan masa
untuk isteri mendapat layanan daripada sang suami. Jadi hukum dia adalah haram. Tetapi kalau misal kata sudah bercerai, kemudian dilahirkan anak itu, kemudian anak ini diberikan kepada si bapa lah sebagai contoh, diberikan si bapa apabila serahkan kepada sang ibu itu untuk menyusukan, maka bapanya itu perlu untuk memberikan dia upah misal, upah untuk menyusukan. Kira kalau itu dia dah bukan isterinya yang sah kan, tapi itu adalah anak dia. Jadi kita bagikan upah kepada si isteri tersebut ataupun bekas isteri itu untuk menyusukan anak tersebut. Okey. Maka si ibu itu anda berhak kepada sedemikian. Justru itu adalah si bapa atau warisnya menerima tawaran atau permintaan si ibu dengan menyerahkan si anak kepada si ibu itu. Okey. Sekiranya si ibu itu menuntut upah lebih dari upah misal dengan perbezaan yang besar, lalu si bapa atau si waris mendapati seorang wanita yang boleh menyusukan anak dengan upah misal, maka si bapa atau si waris tidak dilazimkan menerima tawaran si ibu tersebut. Justru si ibu itu telah bermaksud untuk mendatangkan mudarat dengan tambahan upah itu. Jadi ni faham Jadi dia dibolehkan untuk dapat upah, tapi kalau dia minta upah lebih daripada kebiasaan, saya tak tahu kat sini kalau kebiasaan kita kat Singapura berapa. Ibu-ibu pernah ambil upah tak kalau susukan anak? Saya tak tahu. Okey. Jadi kalau misal kata upahnya tu lebih daripada apa orang kata tu market price yang kita kata. Jadi si bapa tersebut boleh minta daripada orang lain untuk menyusukan anak itu dengan harga yang market price. Kalau si ibu minta over the price. Okey. Kalau misal kata si bapa tu mampu nak bayar dia punya harga tu, dipersilakan, tak ada masalah. Okay. Tapi ini kalau sampai ke tahap memudaratkan, contohnya saya susukan anak kita ni, saya susukan anak kita ni, tapi awak kena bayar setiap susu $1 juta. $1 juta. Hidup sama-sama tak pernah sampai 1 juta pun, tapi susukan anak kena 1 juta. Tak masuk akal. Okay. Tapi ada pula orang lain offer harga dia market price lah, harga market price, maka dia boleh refer kepada orang tu dan dia tak menzalimi si sang ibu itu. Boleh faham Ini kalau misal kata custody ataupun mungkin kita kata penjagaan anak itu berbalik kepada si bapa. Ataupun dia adalah daripada custody si ibu, tapi si bapa ini tetap bertanggungjawab memberi nafkah kepada si anak itu. Kan? Saya selalu pesan, kalaupun suami isteri itu telah bercerai, tetapi tanggungjawab mereka dengan anak-anak sampai bila-bila. Kalau ikut Singapura mungkin sampai umur 18 tahun ke apa dan sebagainya kan. Bila anak dah besar, dah masuk NS ke apa, maka dia dah his own man kita kata. Tapi kita sebagai bapa, kita sebagai ibu, itu adalah tanggungan kita sampai bila-bila. Maka perlu untuk kita terus mendidik, mengasuh, mendoakan, memberikan nasihat. Itu adalah tanggungjawab kita sampai bila-bila. Mungkin pasangan suami isteri tak berkekalan jodohnya. Tapi kalau dia dah namanya bapa, dia dah namanya ibu, sampai bila-bila nama dia akan jadi bapa dan ibu. Tak ada orang yang boleh memisahkan. Aku sekarang ni nak bercerai dengan anak aku. Tak boleh. Jadi itu mesej yang nak disampaikan kat sini. Jika si bapa atau si waris tidak mendapati wanita lain untuk menyusukan si anak, maka si ibu hendaklah dipaksa untuk menerima upah misil agar tidak tertimpa mudarat atas si anak atau si bapa akibat berduka cita terhadap si anak. Jenis yang kedua iaitu dari tindak tanduk yang mendatangkan kemudaratan. Ianya adalah tindak tanduk si mukallaf yang mempunyai tujuan yang sahih dan disyarakkan akan, tetapi tujuan ini mengakibatkan kemudaratan atas individu lain. Adapun keadaan sedemikian itu terjadi dalam keadaan di mana seseorang itu bertindak di dalam ruang lingkup dan batasan miliknya, namun kesan tindakannya itu mendatangkan mudarat kepada orang lain, lalu mencegah orang lain dari memperolehi manfaat dari pemiliknya, maka orang yang tercegah dari manfaat itu memperolehi mudarat. Jadi jenis yang pertama kita dah habis. Iaitu di mana seseorang itu melakukan satu perkara dengan niat untuk memudaratkan orang.
maka itu adalah dilarang oleh agama kita. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua ataupun jenis yang kedua, iaitu seseorang itu melakukan satu perkara yang memang disyarakkan, tetapi apabila dilakukan dia mendatangkan mudarat kepada orang lain. Jadi ini kita akan bincangkan pada hari ini insya-Allah. Bahagian pertama, bertindak dalam pemilikannya yang mendatangkan mudarat atas orang lain terjadi dalam dua keadaan, iaitu pertama, bertindak di luar cara kebiasaan atau yang masyhur, maka beliau tidak diberi tolak ansur langsung dalam cara begini. Jika beliau bertindak dan terkena mudaratnya oleh orang lain, beliau hendaklah menanggung ganti rugi apa sahaja akibat dari kemudaratan itu. Okey. Jadi yang pertama ni apabila dia bertindak di luar cara kebiasaan atau yang masyhur. Maknanya dia memang buat perkara yang disyaratkan tapi dia bertindak luar daripada biasa, extraordinary. Extraordinary, perkara yang luar biasa, yang tak biasa orang buat tapi dia buat macam itu, tapi tetap ikut pada syarat dia sebenarnya dibenarkan. Tapi atas tindakan luar biasanya itu dia memudaratkan orang lain. Okey. Umpamanya, menghidupkan api di dalam kawasan tanahnya pada hari berangin kuat lalu terbakar tanah-tanah yang ada di sekitarnya. Dalam keadaan sedemikian itu, beliau telah melampaui batasan dan beliau hendaklah menanggung segala kerugian. Jadi, dia ni biasa kalau kita katakanlah kita masak dekat rumah, kita masak kat rumah, kita memang dah ada api standard dia lah kan, nak masak berapa panas ke, kalau saya kata microwave oven berapa kuat api dia ke, berapa degree api dia. Tetapi pada hari tu kita buat lain daripada yang lain. Api dia biasa tinggi dia macam gini tapi kita kasih blast tinggi banyak. Lepas tu kita tambah lagi dengan kayu api ke, kita tambah tak tahulah kenapa tiba-tiba kat rumah tu nak pakai kayu api, tak ada orang suruh pun. Selalu pakai elektrik je. Jadi bila dah berlaku macam itu, dia buat luar daripada yang biasa, tiba-tiba meletup. Meletup. Bila dia meletup, kan, dia bukan sahaja merosakkan harta bendanya dalam rumah, tapi mungkin dia akan merosakkan harta benda jiran dia. Mungkin kat atas atau mungkin kat bawah, mungkin kat sebelah, wallahualam tak tahu macam mana. Tapi yang nak dikatakan, dengan tindakannya itu, asalnya tu panaskan air ke, masak nasi ke, apa dan sebagainya, kan nak buat kek ke, nak buat apa-apa roti ke, sehingga kan dia merosakkan harta benda orang lain. Jadi siapa yang perlu dipertanggungjawabkan? Orang yang melakukan perkara tersebut. Faham ya? Kalau misalnya kata contoh, kalau kayu api yang kat sini, mungkin maksudnya kalau kita barbecue dekat luar lah. Kita barbecue dekat East Coast ke apa kan, kita masak api tu kita buka besar-besar, dan ada angin kencang, dia tolak sehingga kan orang yang berada di persebelahan tu merasakan kemudaratannya, terbakar ke, atau mungkin makanan dia pula yang hangus, atau mungkin tanahnya itu sehingga hancur berderai disebabkan api yang ada dalam keadaan kita. Jadi itu menandakan pihak sebelah ataupun jirannya itu mendapat kerugian dia. Jadi dengan sedemikian beliau telah melampaui batasan dan beliau hendaklah menanggung segala kerugian. Jadi dia yang kena tanggung ganti rugi yang ada. Yang kedua, bertindak di dalam cara kebiasaan. Dalam keadaan ini terdapat banyak permasalahan di mana terdapat pula perselisihan pendapat dan pandangan para fuqaha. Yang ini yang normal. Contohnya kita buat normal, kita masak api macam biasa tapi dia meletup. Meletup. Tak tahu apa cerita lah. Kita pun tak tahu kan, tengok dia wire dia terputus ke apa, kita tak tahu. Tapi disebabkan tindakan kita yang normal tapi mendatangkan mudarat kepada orang lain. Jadi ini ada perbezaan pandangan daripada para ulama kita. Jadi ini kita akan bincangkan. Yang pertama, menggali telaga berhampiran dengan telaga milik jirannya, lalu kering air pergi jirannya itu. Jadi dia koreklah telaga. Ibu-ibu pernah hidup zaman korek telaga tak? Saya tak pernah. Jadi saya pun tak tahu nak bayangkan macam mana. Contoh kita gali lubang tu. Kita gali lubang, saya tahu lagu dia je lah, gali lubang kan. Gali lubang tu, dapat air. Tapi dengan adanya air kita tu, jiran sebelah punya air pula kering. Sebab air dia semua dah flow pergi kat kita. Air semua dah flow pergi kat kita.
Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullah berpendapat beliau dilarang berbuat sedemikian. Jika beliau telah menggali telaga itu, hendaklah dikambus kembali kerana ia merupakan satu kemudaratan. Ini pandangan Imam Malik dan juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dia kata tak boleh, nak kena tutup balik lubang itu, okay? Kemudian diberikan hak airnya itu kepada jirannya. Telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Al-Marasil daripada Abu Qilabah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tudaru fil hafri wa zalika ayyah fara rajulu ila jambi rajuli liyazhaba bima'ihi. Janganlah kamu saling memudarati dalam perbuatan menggali telaga. Yang demikian itu apabila seorang lelaki menggali telaga di sebelah telaga jirannya lalu keringlah airnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala. Ulama selain dari Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahawa harus berbuat demikian. Jadi Imam Ahmad dan juga Imam Malik berpandangan tak boleh dan kena tutup balik lubang itu bersandarkan dengan hadis Nabi yang kita baca baru tadi. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Pandangan ulama yang lain selain daripada Imam Malik dan juga Imam Ahmad berkata hukum dia adalah harus. Hukum dia adalah harus. Apa nak buat, nasib dia. Saya gali lubang tempat saya. Kemudian tempat awak yang kering, nak buat macam mana? Kan kadang-kadang kita contoh kita beli rumah. Kita beli rumah dekat sebelah kanan, dia beli rumah dekat sebelah kiri. Sekali dapat tahu yang sebelah kanan tu lebih dapat banyak matahari daripada yang sebelah kiri. Nak buat macam mana? Takkan salah saya. Macam itulah istilahnya lah, kan? Nak dikatakan itu adalah rezeki masing-masing. Sebab dia tak melanggar peraturan ataupun dia tak melanggar undang-undang pun. Dia gali tempat dia tak gali tempat orang. Tapi disebabkan apa yang berlaku di bawah tanah tu tidak diketahui oleh sesiapa, melainkan apabila setelah melakukan perkara tersebut. Dan itu adalah nasib daripada apa yang berlaku daripada keadaan itu. Okey. Itu nombor satu. Nombor dua, membuka lubang udara dan bangunan yang tinggi. Apabila seorang itu membuka lubang udara dalam bangunannya yang membolehkan beliau melihat meninjau jirannya atau membina satu bangunan tinggi di atas tanahnya yang membolehkan beliau melihat jirannya atau melarang cahaya matahari dari memasuki rumah jirannya, maka beliau dilarang berbuat sedemikian. Khususnya apabila hakim melihat bahawa beliau melakukan sedemikian dengan maksud jahat atau dengan maksud untuk melakukan kerosakan. Ini membuka lubang udara dan bangunan yang tinggi. Ibu-ibu, saya yakin ada yang kat sini mungkin daripada awal masjid dibina, betul tak? Tahun 2017. Ada tak? Yang daripada first dengan saya, dengan asatizah yang lain. Okay. Sebelum tu 2017 bangunan sebelah ada tak? Tak ada kan? Angin kencang kan? Angin kencang. Sekarang angin dah kena blok. Sekarang boleh tak kita saman orang sebelah? Boleh tak? Dia dah kacau kita punya trafik, dia kacau kita punya angin udara. Dia dah tak kasih kita angin, dia kasih kita habuk. Dia kasih habuk. Okay? Kemudian mungkin dia dah tinggi, mungkin matahari tak nilah kan, tak efek kan. Tapi mungkin angin lebih kepada yang banyak kita rugilah istilahnya. Nanti insya-Allah berkemungkinan kalau misal kata rezeki, bukan rezeki lah kita kata kalau nasib kita nanti lagi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, mungkin tanah-tanah lapang yang ada di kawasan masjid ni pun diambil alih, kemudian nanti ada bangunan-bangunan. Namanya masjid kat tengah-tengah gitu. Maksud yang lain sepi semua bangunan. Jadi dah tak ada angin dah. Harapkan kipas ni je lah ke atas. Okay? Jadi ini maksud dia kat sini. Apabila kita membuka lubang udara dalam bangunannya yang membolehkan beliau melihat jirannya atau membina satu bangunan tinggi di atas tanahnya yang membolehkan beliau melihat jirannya atau melarang cahaya matahari dari memasuki rumahnya. Okay. Telah dikeluarkan oleh Al-Kharati bahawa Rasulullah SAW telah bersabda mengenai hak-hak jiran. Wala yastatilu bil bina fayahjuba anhu riha illa biizni. Jangan dah meninggi-ninggikan bangunan yang melindungi jirannya dari angin tanpa izin jirannya itu. Ini adalah mazhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beberapa ulama mazhab Syafi'i juga bersepakat dengan pendapat ini. Kalau ikut betul-betul tak boleh lah. Kalau ikut betul-betul tak boleh. Contohnya kalau rumahnya rumah teres lah. Rumah teres.
Rumah teres kan dia ada 2 bangunan kan. Okey, jadi kat sini dia dapat cahaya matahari, dua-dua dapat cahaya matahari. Tapi si sebelah kanan pula dia bina satu tiang ke ataupun tembok ke, tambah tembok sehingga kan matahari ni dia tak masuk dekat tempat dia ataupun masuk kat tempat dia saja tapi tak masuk kat tempat jiran dia. Dulu jemur baju sama-sama kat luar. Tapi sebab jiran baru pindah, dia pasang satu tembok sehingga kan jiran sebelah tak dapat cahaya matahari. Jadi tak boleh jemur baju. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Walaupun yang tiangnya itu atau temboknya itu dia buat di dalam kawasan rumah dia. Ni tanah saya, suka hati saya lah saya nak letak apa. Betul tak? Saya nak letak saya nak letak tembok ke, saya nak letak statue ke, saya nak letak apa ke, saya nak berdiri kat situ ke, saya nak main kat situ ke, saya nak letak swimming pool ke, terserah saya lah. Itu bukan tabiat seseorang yang ingin menjadi seorang jiran yang baik. Jiran yang baik ialah selalu memikirkan keadaan jiran dia. Orang yang baik ataupun jiran yang baik itu adalah orang yang selalu memikirkan keadaan jiran dia. Kalau dia buat macam ini, jiran macam mana? Kalau dia karaoke kat rumah, jiran rasa boleh tidur tak? Contohnya. Kalau jiran masak sedap-sedap, dia punya bau sampai keluar rumah, rasa-rasa jiran tahu tak? Habis nak kasih sikit ke tak nak kasih sikit? Kalau kasih sikit nanti makanan aku kurang. Okay. Jiran yang baik adalah jiran yang selalu memikirkan keadaan jiran dia yang sebelah. Okay. Jadi Nabi kasih guideline. Okay. Wala yastatilul bina, maknanya kata jangan tinggikan binaan. Tetapi dia lihat kepada konteks keadaan kita. Konteks keadaan kita. Kalau keadaan kita memang kita memerlukan untuk meletakkan satu perkara sebagai penghalang, penghadang dan sebagainya dalam keadaan kita, dalam rumah kita dan sebagainya, maka kita perlukan, kita buatlah. Okay? Tapi just ada dia kata mutual consent. Mutual consent. Bincang dengan jiran, kata saya terpaksa buat macam ni sebab yang ini. Kalau jiran kata okey. Kalau kata kalau tak okey, mungkin kita buat discussion macam mana kita nak memastikan perkara ini boleh berjalan dengan baik. Saya ada jiran saya yang dia dia pelihara pokok. Waktu saya pindah tu orang tinggal lama tu dia pun kasih saya pokok, kata ni untuk awak punyalah kan. Ada pokok apa biasanya yang selalu ada pokok kari pokok kari lah, pokok daun pandan lah apa dan sebagainya kat luar rumah. Okey. Jadi jiran saya ni dia kata dia nampak saya ni macam tak jaga pokok tu. Jadi apa dia buat, pagi-pagi dia selalu siramkan air. Dia kata, dia cakap macam gitulah. Dia kata okey lah. I saw you never plant your tree lah, so I plant for you lah. I water your tree every day. Cakap, oh thank you so much. Ni yang dia ni lah. Saya malas sikit nak jaga pokok tu. Kan. Jadi dia bantu. Jadi ikut kepada, dan dia nak simpan pokok dia punya ada 10, 12 dan sebagainya, kata terserahlah, up to you lah, you nak buat berapa banyak pun terserah. I tak kacau. Dia nak buat berapa banyak pun. Movement pun tak menyusahkan untuk saya jalan, okey, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey. Jadi ikut kepada keadaan masing-masing. Nombor 3, melakukan sesuatu di dalam milikannya yang memudaratkan jirannya. Antaranya menggoyang, mengetuk dan sebagainya, atau meletakkan sesuatu yang mempunyai bau yang busuk. Maka beliau dilarang berbuat sedemikian. Itu adalah zahir mazhab Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahawa jika perbuatan ini memudaratkan milikan orang lain, maka beliau dilarang berbuat sedemikian. Jadi ini pun kita dah bincangkan tadi. Kalau kita buat satu perkara sehingga kan mengganggu keadaan jiran kita. Sekarang ni contoh kalau ibu-ibu nak renovate rumah kena minta lesen, betul tak? Minta lesen daripada HDB. Nanti HDB akan kasih approval, kemudian dia akan bilang awak boleh drill, awak boleh apa daripada hari ini sampai hari ini, daripada jam ni sampai jam ni saja. Dah tak boleh lebih daripada tu. Kalau dah habis dia punya license dia nak kena renew, nak kena request. Kemudian bila dah dapat renewal, bila dah dapat dia punya license dia tu, kena beritahu jiran, letak poster, letak
paper tu dekat lift ke, biasa nampak kan, dekat lift letak poster tu, dia kata okey, unit ni dia akan buat renovation daripada this date sampai this date. Kemudian bila saya pindah hari tu pun, kira pihak kontraktor jumpa jiran saya, dia kata nanti saya nak drill hari ni. Dia kata okey, jadi jiran pun okey lah. Kalau nak tu, dan saya keluar rumah. Maknanya dia duduk, dia buat kerja kat tempat lain ke, ataupun dia keluar rumah, dia jalan-jalan ke, dia jumpa dia lepak rumah kawan dia dan sebagainya. At the time yang telah diberitahu. Tapi dah habis masanya tu, dah tak boleh buat lagi. Maka orang tu perlu balik rumah, dia nak rehat ke malam dan sebagainya, kita tak boleh ganggu dengan kita drill lagi dan sebagainya. Okay? Jadi nak kena ada muncul consent daripada jiran kita. Okey. Okey, nombor 4, menghapuskan kemudaratan dengan menggantikannya dengan sesuatu sekiranya beliau mempunyai benda yang hendak diganti itu. Sekiranya beliau mempunyai hak dalam pemilikan orang lain juga, seperti sebuah bilik di dalam sebuah rumah atau tandas yang difungsi atau seumpamanya, maka apabila tindakannya ingin memanfaati apa yang menjadi haknya menyebabkan kemudaratan atas orang lain, beliau boleh dipaksa untuk menghilangkan haknya atau diambil gantinya atau harganya bagi hak yang terpaksa dilepaskan itu, agar kemudaratan itu boleh ditolak dari selainnya. Ni kalau kita bisa kata tinggal rumah sewa atau bilik sewa dan sebagainya, mesti ada persetujuan yang tertentu. Contohnya apabila kita combine atau kita campur dalam bilik tu ada orang lain, ataupun kita menggunakan tandas yang sama, mesti ada dia punya syarat-syarat. Tak boleh buat ni, tak boleh buat tu. Kalau dulu dekat asrama kan, kalau kita ada empat orang, pastikan 4 orang tu ada dia punya tempat-tempat yang telah ditetapkan. Ada katil kita, ada tempat baju kita, kan, ada tempat meja belajar kita, semua sama rata. Pastikan semua dapat. Kemudian bila ditandas pun kita ada dia punya syarat-syarat dia lah. Okay? Nak gunakan, pastikan kita gunakan, kalau kotor kita bersihkan dan sebagainya. Okay? Pastikan orang yang kita duduk bersama itu mendapat keselesaan daripada kita, okay, mendapat persetujuan daripada kita untuk menjaga kebersihan keadaan tempat tersebut. Telah dikeluarkan oleh Imam Abu Daud daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahawa beliau, Samurah, mempunyai pokok-pokok tamar muda yang belum besar dan panjang di dalam tembok seorang lelaki Ansar. Lelaki ini mempunyai isteri dan keluarganya. Samurah sering masuk ke dalam tembok itu untuk melihat pokok tamarnya itu. Lelaki Ansar merasa terganggu dengan tindakan Samurah itu, lalu beliau meminta untuk membeli pokok itu dari Samurah. Namun Samurah enggan menjualnya. Kemudian lelaki itu meminta Samurah agar memindahkan pokok tersebut, namun Samurah tetap enggan melakukannya. Lalu lelaki itu berjumpa Nabi SAW dan mengadukan halnya. Nabi SAW kemudian meminta Samurah agar menjual pokok itu kepada lelaki Ansar tersebut, namun beliau tetap enggan. Justru itu, Baginda SAW meminta Samurah memindahkan sahaja pokok tersebut, namun beliau tetap enggan berbuat demikian. Sabda Rasulullah SAW kepada Samurah radhiyallahu anhu, maka hadiahkanlah sahaja pokok itu kepada beliau untuk kamu sekian-sekian. Baginda SAW mengemukakan beberapa perkara tawaran demi untuk mendorong Samurah melepaskan pokok itu dari milikannya, namun Samurah masih enggan. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Samurah, kamu ini memudaratkan. Jadi ini cerita tentang di mana seseorang itu mempunyai pokok, tapi pokoknya tu dia dah bend ke kanan. Dia dah bend, akarnya tu dekat sini, dekat bahagian ni. Tapi dia punya rantingnya tu dia dah pergi ke kanan. Jadi buahnya tu semua berada di sebelah tempat jiran. Jadi yang si lelaki ini yang bernama Samurah, dia sering masuk kat kawasan jiran dia untuk tengok buah-buah dia. Ini buah dia lah, tapi ada dekat kawasan jiran dia. Jadi jiran dia ni rasa macam terganggu. Kan? Macam mungkin tempat tu tempat peribadi dia dan sebagainya. Jadi dia katakan, boleh tak engkau jual je pokok kau tu kat aku. Jadi maknanya dia extend sikit tanahnya tu untuk pergi kat bahagian pokok tu. Dia tak nak. Kalau gitu kau alihkan tempat lah. Maknanya kau angkat pokok ni, kau pergi kat tempat lain lah. Kan? Sebab kau dah ganggu tempat kawasan aku ni. Dia pun tak nak juga. Sampai kan dia mengadu kepada Nabi. Nabi pun tanya juga. Benda yang sama. Boleh tak kau jual ke? Aku belikan ke? Ataupun on behalf ke? Ataupun kau alihkan dan sebagainya. Semua dia tak nak. Samurah dia tak nak. Tahu tu kenapa dia degil sangat depan Nabi SAW. Sampai kan Nabi kata, kau ni memudaratkan ataupun menyusahkan. Sehingga kan Nabi mengata sedemikian.
Baginda SAW pun bersabda kepada lelaki Ansar itu, pergi dan cabut pokok tamarnya itu. Jadi Nabi bagi arahan ataupun memberikan keizinan untuk dicabut pokok tamarnya itu. Jadi ada kebolehan ataupun keharusan untuk kita melakukan sedemikian. Jadi kalau kita dekat Singapura ni, kalau misalnya kata ada isu-isu sedemikian, kita akan ajukan kepada pihak pihak NEA ke pihak apa dan sebagainya, mereka akan mendapatkan keputusan boleh ke tak boleh. Kalau misalnya kata tak sampai kepada conclusion, pihak hakim boleh membuat keputusan, boleh ambil balik tanahnya itu ataupun boleh berikan kepada haknya ataupun nak biarkan dan sebagainya. Maka kita boleh dapatkan keputusan daripada hakim untuk mendapatkan jalan keluar daripada permasalahan tersebut. Kata Imam Ahmad, selepas dinukilkan hadis ini kepada beliau, setiap kes menyentuh aspek sebegini di mana mengandungi mudarat jika si pemilik enggan membuang kemudaratan yang menimpa saudaranya itu. Jika pemilik bersetuju hendaklah membuang mudarat itu, jika tidak sultan hendaklah memaksa si pemilik berbuat sedemikian dan tidak memudaratkan saudaranya dan merupakan manfaat bagi saudaranya itu. Manakala tindakan menghapuskan mudarat itu pula tidak mendatangkan mudarat kepada si pemiliknya, bahkan memberi manfaat kepada saudaranya itu seperti yang telah dinukilkan. Jadi kalau kat sini dikata sultan maknanya ni lah pemerintah ataupun kerajaan ataupun mungkin hakim yang memutuskan sama ada untuk menghapuskan ataupun untuk mengalihkan dan sebagainya. Masalah yang seumpama ini adalah seperti memaksa ahli kongsi memperbaiki kerosakan yang telah dilakukannya sekiranya beliau enggan berbuat sedemikian, dan keengganan beliau adalah merupakan kemudaratan terhadap rakan kongsinya. Begitu juga hukum pemaksaan ke atas rakan kongsi agar menjual sesuatu yang sukar untuk diperbahagi-bahagikan, seperti kereta yang dikongsi atau yang diambil akan manfaatnya di mana kemanfaatan itu hanya akan diperolehi dari keseluruhan benda itu. Jika rakan kongsinya menuntut yang sedemikian itu. Okey. Ya. Okay, kita teruskan lagi sikit. Bahagian kedua, mencegah orang lain dari bertindak dalam pemilikannya dan tertimpa mudarat atas orang lain akibat cegahan ini. Terdapat permasalahan mengenai perkara ini. Okey. Nombor 1. Mencegah jirannya dari memperolehi manfaat dari milikannya. Jika terhasil mudarat lantaran perbuatan orang lain untuk memperolehi manfaat dari pemilikannya, maka hendaklah ia mencegahnya. Seperti seorang yang mempunyai dinding yang tidak kukuh dan tidak boleh menampung beban selain dari apa yang ada di atasnya. Oleh itu, beliau mempunyai hak untuk melarang jirannya dari meletakkan kayu di atasnya. Jika tidak mendatangkan mudarat, maka terdapat beberapa pendapat. Okay. Jadi ini kasih contoh. Kalau misalnya kata jiran tu dia ada tiang dan jirannya itu pun tak dapat nak jaga tiang ni dengan baik. Dia nampak macam dah goyang kan. Nampak dah goyang. Kemudian yang jiran sebelah pula tengok, dia kata ni kalau dia tak jaga betul-betul, dia jatuh kena aku ni. Kena rumah kan. Jadi dia kena advice jiran sebelah. Cakap tiang awak ni dah mula goyang lah. Jadi awak nak kena betulkan. Sama ada awak remove ataupun tebang ataupun baiki dia. Baiki akar dia dan sebagainya. Okay. Kalau tidak, dia mungkin akan mudaratkan saya pula di jiran sebelah. Jadi dia ada hak untuk beritahu kepada jirannya itu. Kalau dia biarkan, dia mungkin akan membebankan jirannya yang berada di sebelah. Okay. Jika tidak mendatangkan mudarat, maka terdapat beberapa pendapat. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik rahimahullah ta'ala berpendapat si pemilik mempunyai kuasa mencegah tindakan-tindakan dilakukan ke atas atau dalam pemilikannya tanpa keizinan darinya, di mana kemungkinan di dalam tindakan itu mewujudkan kemudaratan atau disertai dengan kemudaratan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay ya'khudha 'asan bi ghairi tibi nafsin minhu. Tidak halal bagi seorang muslim itu mengambil tongkat saudaranya tanpa kerelaannya ataupun keizinannya. Ini adalah disebabkan kerasnya pengharaman Allah atas harta seorang muslim dari dicerobohi oleh seorang muslim yang lain. Riwayat Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala. Jadi pandangan tiga imam ni, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik rahimahullah ta'ala, mereka berpendapat si pemilik yang tiang yang goyang tu adalah milik si A ni, dia mempunyai kuasa mencegah tindakan-tindakan dilakukan ke atas
atau dalam pemilikannya tanpa keizinan darinya. Jadi maknanya kalau orang suruh, kan dia boleh tak buat. Cakap ni hak saya nak buat. Saya tak nak buat apa-apa ataupun saya nak buat sesuatu dan sebagainya, ini adalah hak saya. Sebab itu kira daripada pandangan mereka dia mencerobohi pihak orang lain, pihak sebelah. Okey. Tiang tu adalah milik kepada si A itu, maka si B yang jiran sebelah ni dia tak boleh nak memaksa dia melakukan satu perkara. Sebab kalau dia kata ni bahaya ni, dia dah mula goyang dan sebagainya, itu mungkin satu perkara yang kita katakan macam subjektif. Okay? Mungkin bahaya, mungkin tak bahaya. Mungkin tak ada apa-apa pun. Mungkin sebab memang akal dia tu memang dia check memang kuat lah. Cuma mungkin angin kencang waktu tu, sebab tu dia goyang sikit dan sebagainya lah. Okay? Jadi dia mempunyai hak untuk melarang atau mencegah orang daripada menyuruh dia melakukan satu perkara tanpa keizinan dia. Di mana kemungkinan dia dalam tindakan itu mewujudkan kemudaratan atau disertai dengan kemudaratan. Walaupun dia tak kasih izin, tetapi perkara itu ada sedikit mudarat terhadap orang lain. Sebab tu Nabi katakan sedemikian. Dan larangan dalam agama kita ialah kita ini dilarang untuk mencerobohi harta ataupun hak orang lain. Jadi sebagai contoh kita ni, saya sebagai seorang Muslim, ibu-ibu pun sebagai seorang Muslim, saya dilarang untuk mencerobohi harta benda ibu-ibu. Betul tak? Saya tak boleh datang ke ibu, buka beg tu, tengok. Tak boleh lah. Kan? Kalau tak ada hak ibu-ibu. Melainkan kalau dia ada national threat. National threat tu macam mana? Kalau misal kata kehadiran ibu-ibu ni ada suspek. Dan orang itu ada dia punya authority, kuasa untuk check. Contoh security guard. Kan? Ibu-ibu kalau masuk building ke, kalau dulu kan kita naik kapal terbang kan ada scan, check bag dan sebagainya. Mereka ada authority untuk check. Sebab apa? Sebab berkemungkinan diorang ada suspek, ada national threat kat situ. Security breach ke dan sebagainya, mereka dibolehkan untuk check. Tapi kalau tidak, tak ada hak. Saya ni orang biasa, ibu pun orang biasa, kita jalan-jalan kat Causeway Point ke apa kan. Dia kata, "Bu, sini bu, tengok bagnya, saya nak tengok." Saya tak ada kuasa dan ibu-ibu pun tak ada tidak perlu untuk memberikan izin pada saya. Kalau nak, mana boleh ni hak saya. Kan ibu-ibu tak boleh buat apa-apa. Saya tak boleh buat apa-apa. Jadi macam gitulah, sama juga. Kalau misal kata daripada sudut ada orang tanya berkenaan dengan isu adik-beradik. Adik-beradik pun tak boleh. Apa abang punya, apa adik punya. Tak boleh dia senang-senang bongkar baju dia ke, beg dia ke, almari dia, tak boleh. Tapi ada orang kata kalau ibu bapa lain. Ada ibu bapa lain kan, macam anak ibu bapa kalau masuk bilik dia nak bongkar tu bilik tu, terserahlah. Ni anak saya kan. Dia ada authority, dia katakan. Dia ada authority. Tapi ada orang berpandangan sedemikian, berpandangan berlainan. Kita tak boleh. Mereka ada hak mereka, kita ada hak mereka. Kita kena respect. Walaupun kita nak minta kalau kita nak check ke apa, kita kena minta izin. Cakap boleh tak saya check, Abi check ke your bilik, tengok ada ipas ke ada apa, padahal nak check benda lain lah kan, tapi minta tolong check. Yang penting ada dia punya dia punya guide dia ataupun ada dia punya syarat-syarat dia ada punya thin line yang mana kita nak kena faham. Kita tak boleh cross sesuka hati melainkan ada keizinan. Okey? Itu maksud dalam hadis ini. Imam Ahmad berkata dia tidak boleh melarang, dan dalam pemaksaan terdapat dua riwayat dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yamna'anna ahadukum jarahu ayyariza khashabatan ala jidarin. Jangan sekali-kali ada di kalangan kamu orang yang melarang jirannya daripada menyandarkan kayunya ke dindingnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, mengapa saya melihat kamu sekalian berpaling darinya? Demi Allah saya akan melemparkannya di atas bahu-bahu kalian. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memutuskan atas Muhammad bin Maslamah
untuk mengalirkan aliran air tetangganya ke tanahnya sambil berkata, biarkanlah dia mengalir walaupun di atas perut kamu. Jadi kat sini dikatakan ada sebab-sebab larangan tersebut, tetapi ada juga kebaikan apabila kita berikan keizinan kepada pihak jiran untuk menguruskan keadaan bagi keselamatan masing-masing. Okey? Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga perkongsian kita pada hari ini ada manfaatnya, insya-Allah. Insya-Allah kalau tidak ada apa-apa aral melintang, kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Betul? Okey. Ada apa-apa ibu-ibu nak tanya soalan dan sebagainya? Ada? Tak ada? Okey. Kalau misalnya kata tak ada, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya yang dhaif ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.